Hai, kembali lagi dalam Mahepedia. Dalam episod kali ini, Mahepedia akan membawakan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu 5 perkara yang ramai tak tahu telah wujud sejak beratus tahun dahulu. Mesti korang tak sabar nak tahu apakah 5 perkara tersebut kan? Kalau korang nak tahu, teruskan bersama kami hingga ke akhir video ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Yang pertama, rap battle. Untuk pengetahuan korang, pertempuran rap atau rap battle telah bermula di Scotland dan wujud sejak kurun ke-15 dan 16. Pertempuran ini dipanggil sebagai fighting dan dialunkan oleh penyair Scotland atau dikenali sebagai Mark Harris. Dalam pertempuran ini, dua penyair akan berlawan mengeji di dalam bentuk rangkap. Pemenang akan ditentukan oleh penonton melalui sorakan mereka. Untuk pengetahuan korang juga, acara fighting selalunya diadakan di ruangan besar seperti dewan. Tetapi penyair yang paling hebat akan bertempur di istana kerana Raja James keempat merupakan peminat bagi acara ini. Wah, rupa-rupanya rap battle ini dah lama wujud. Yang kedua, gigi palsu. Korang percaya tak? Penciptaan gigi palsu telah bermula seawal 700 tahun sebelum Masihi, iaitu ketika peradaban Etruscan di Itali. Ada penemuan yang membuktikan bangsa Etrusca adalah yang pertama mencipta gigi palsu di antara abad ke-8 hingga ke-4 sebelum Masihi. Untuk pengetahuan korang, banyak tengkorak ditemui dengan pengikat emas. Di Marzabotto, iaitu salah satu bandar di Itali, satu tengkorak dijumpai dengan gigi palsu yang disambung menggunakan wayar emas. Wah, menarik kan fakta ini? Yang ketiga, berus gigi. Pada zaman dahulu, kaedah bersugi menggunakan kayu siwak adalah salah satu cara penjagaan gigi. Namun, berus gigi yang lebih moden bermula pada abad ke-15 di China. Berus gigi pertama diperbuat daripada tulang atau buluh dan menggunakan bulu di bahagian leher khinzir. Pada masa itu, China dan Eropah mempunyai hubungan perdagangan dan rekaan berus gigi tersebut dibawa pulang ke Eropah. Tetapi, orang Eropah menukarkan bulu khinzir dengan bulu kuda kerana mereka mendapati bulu khinzir agak kasar. Banyak inovasi dilakukan terutamanya berkaitan rekaan dan bulu yang digunakan sehingga awal kurun ke-20 apabila Wallace Carothers, iaitu seorang ahli kimia, mencipta nylon dan menggantikan penggunaan bulu haiwan pada berus gigi. Yang keempat, odometer. Odometer adalah alat yang digunakan sebagai pengukur perjalanan sesuatu kenderaan. Korang tahu tak, sebenarnya odometer ini telah wujud sejak zaman Yunani kuno. Wow, hebat betul kan? Ada yang berpendapat bahawa Archimedes, iaitu seorang ahli matematik pada zaman Yunani, adalah pencipta odometer. Macam mana odometer ini digunakan? Kalau korang nak tahu, odometer pada zaman Yunani menggunakan konsep sebuah pedati yang menggunakan tayar dengan saiz yang sama. Sebuah tayar perlu berputar sebanyak 400 kali untuk melengkapkan satu batu rom. Pin gandar yang dipasang pada gear menggerakkan pin dengan 400 gerigi dan setiap kali lengkap satu putaran roda, gear akan melepaskan satu batu ke dalam kotak. Pada akhir perjalanan, kiraan batu di dalam kotak akan menentukan jarak perjalanan. Wah, menarik kan? Dan yang terakhir, kasut beroda. Korang nak tahu tak? Rekod pertama kasut beroda bermula pada abad ke-18. Pada tahun 1760, John Joseph Merlin, iaitu seorang pencipta dari Belgium, telah mencipta kasut luncur sebaris yang merupakan kasut luncur ais dengan roda. Merlin memperagakan kasut tersebut di sebuah majlis tari-menari, namun malangnya beliau tidak dapat menghentikan kasut tersebut dan meluncur laju sehingga melanggar sebuah cermin besar. 60 tahun kemudian, seorang lelaki dari Perancis bernama M. Petit Black telah mempatenkan sebuah kasut luncur pertama. Rekaannya lebih kepada sebuah sandal kayu dengan 3 roda yang dipasang di bahagian tapak.
Tetapi malangnya, ciptaannya juga sukar untuk dikawal dan diberhentikan. Pada tahun 1863, seorang proyektor muda bernama James Leonard Plimpton memperbaiki rekaan terdahulu dan berjaya mencipta kasut roda atau rollerblades yang digunakan sehingga sekarang. Ciptaan Plimpton yang menggunakan dua pasang roda lebih mudah dikendalikan dan menjadikannya lebih selamat untuk digunakan. Akhirnya, Plimpton menjadi pengasas pertama persatuan kasut luncur di New York sekaligus mengubah persepsi masyarakat terhadap sukan kasut luncur di dunia. Macam mana? Hebat kan sejarah dan fakta yang kami kongsikan dalam video kali ini? Daripada video ini, kita dapat belajar bahawa ada orang yang bertanggungjawab mencipta setiap teknologi yang kita gunakan sehingga hari ini. Walaupun berdepan dengan kegagalan atau kesukaran, mereka tidak akan terus berputus asa sehingga ciptaan mereka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang dan dikenali oleh dunia. Jadi, untuk korang yang menonton video ini, jangan mudah berputus asa dan bersemangatlah dalam setiap apa yang kita lakukan. Semoga terus maju dan jangan lupa nantikan episod Mahipedia yang seterusnya. Bye!